Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sebelum ini adik-adik belajar fungsi. Okey, seterusnya kita sambung topik fungsi dengan subtopik fungsi gubahan. Okey, ingat sebelum tu apa lagi? Kita ada 4 hashtag kan? Cikgu dulu. Yang pertama apa dia? Sayang ADMAT. Okey, kita dah sayang ADMAT. Yang kedua apa? Hashtag ADMAT is my passion. Okey, seterusnya yang ketiga, hashtag ADMAT senang aja. Okey, yang terakhir, yang paling penting, hashtag don't give up. Ini yang paling penting. Okey, kalau buat tak dapat, jangan give up. Kita cuba. Anda mesti boleh. Bye. Okey, kita dah masuk bahagian fungsi gubahan. Saya nak cerita sikit ataupun memperihalkan sikit hasil gubahan dua fungsi. Contoh, saya buat ada 3 set, set X, set Y, set Z. Okey, saya letaklah contohnya kalau set X kita ada unsurnya. Saya buat ni lah, saya letak X. Okey. Sekiranya, okey, kalau kita buat gambar rajah anak panah, kita tutup Z ni ya. Daripada X dipetakan kepada set Y. Okay. Kalau saya anggapkan ini sebagai fungsi f, okay, di sini akan terjadinya fungsi f di mana objeknya x. Betul Fungsi f objeknya x. Okay. Kalaulah daripada y saya petakan kepada z, okay, saya anggapkan dekat sini fungsi g. Okay. Apa yang berlaku di sini adalah fungsi g di mana dia punya objek adalah fungsi fx. Nampak ya? Kalau x kat sini dipetakan kepada set y di mana bukankah sepatutnya dalam bracket ni semua objek kan? Objeknya adalah x. Kalau fungsi g pula macam ni, dia punya objek adalah fungsi fx. Okey, apa itu fungsi gubahan? Fungsi gubahan berlaku sekiranya kalau daripada set X ni dia terus nak pergi ke set Y. Dia tak sabar-sabar nak terus pergi ke sana tanpa melalui Y lah. Okey, jadi bila berlaku di sini, hasil fungsi gubahan yang kita perolehi adalah fungsi GF. Okey, jadi di sini sama. Okey. GFX maksudnya. Ini sama tau. Jadi jangan tersilap tau. Okey, kita selalu tersilap kalau daripada set X ke set Z mesti kamu buat F dulu baru G. Dia terbalik tau. GF. Okey. Okey, bagaimana kita nak menentukan fungsi gubahan? Saya bagi satu contoh yang mudah. Diberi dua fungsi ditakrifkan oleh fungsi F dengan G. Okey. Saya suka tukar dulu bentuk dia. Fx sama dengan ni. Saya tukar dulu. Okey, soalan 1. Dia suruh cari fungsi gubahan fg. Okey, tengok betul tau. Sebenarnya simple je. Yang penting kamu perlu tahu konsep. Okey. Fg tu sebenarnya fg x. Di mana fungsi f dia punya objek adalah gx. Fungsi g. Okey. Jadi apa kata? Kamu replace lah dulu apa fungsi g. Dia dah bagi sini. Kita gantikan dia. X kuasa 2 tolak 1. Okey. Objek kepada fungsi f. Fungsi f apa dia? 2x tambah 2. Okey. 2x tambah 2. Saya saja buat macam ni. 2x tambah 2 di mana ini adalah objeknya tadi, masukkan, gantikan dalam x. Okey, maksudnya ni masukkan dalam x ni. Jadi kita kembangkan, kita akan dapat. Okey, kalau boleh kita ringkaskan, kita akan dapat 2x kuasa 2 sahaja. Negatif 2 tambah 2, kosong. Selesai. Okey, buat balik semula. Kita repeat tadi. Okey, kita buat balik semula Tadi FG. Sekarang GF. GF tu maksudnya
fungsi f menjadi objek kepada g. Jadi kita pecahkan. Okey, f menjadi objek kepada g. Kita gantikan dulu f. F itu adalah okey. Lepas tu kita salin fungsi g. X kuasa 2 tolak 1. Kalau saya suka buat bracket dulu. X kuasa 2 tolak 1. X tu saya sebut bracket. X kuasa 2 tolak 1. Jadi saya masukkan. Okey. Baru kita kembangkan dengan berhati-hati. Jangan lupa macam mana nak kembangkan. Tambah 4x tolak 1. Okey. Lepas tu kita ringkaskan, simplify. Okey, selesai. Jadi, kamu jangan rasa pening lah sebab ni benda ni simple sangat-sangat, di mana FG, GF. Siapa yang berada di luar, di sebelah kanan, dia adalah menjadi objek. Jadi, pecahkan, masukkan objek. Okey, kamu perhatikanlah. Okey. Nanti kamu boleh cuba kemahiran ataupun pemahaman kamu dalam latihan dalam buku teks. Okey. Okey, contoh yang seterusnya. Okey, seperti biasa. Okey, saya tukar. Okey. Okey, kalau kamu jumpa f kuasa 2 ni, kamu janganlah pula pening pula ataupun takut pula apa pula f kuasa 2 ni. F kuasa 2 ni kan sebenarnya adalah f(x). Maksudnya f menjadi objek dalam diri dia sendiri. Jadi buat bentuk ni. Okey, fx jadi objek kepada fungsi f. Seperti biasa, gantikan. Okey, apakah kita punya fx tadi, fungsi f 2x tambah 2. Okey. Kita salin fungsi f berada di luar, di mana tengok saya sebut 2x tambah 2. Okey, x tu saya buat bracket. Masukkan semula objek. Okey, jadi kita kembangkan dan ringkaskan. Tada! Okey, G2 ni pun sama. G2 tu sebenarnya GX, di mana G menjadi objek untuk diri dia sendiri. Okey, jadi kita masukkan, gantikan G. Jadi saya salin balik, G adalah x square tolak 1. X square tolak 1. Okey, jadi saya gantikan. Okey, ini kamu jangan risaulah. Sebenarnya simple je, dia macam ni tau. X square tolak 1 tu sebenarnya kita kuasa 2 kan, kita darab diri dia balik. Okey, hati-hati expand, jangan begitu tergapa-gapa. X kuasa 2 darab X kuasa 2, X kuasa 4, X kuasa 2 darab negatif 1. Okey, ni negatif 1 tambah 1. Okey, lagi kita boleh ringkaskan, kita ringkaskan. Tada! Selesai. Okey. Okey, inilah contoh-contoh soalan ringkas untuk fungsi gubahan. Okey, nanti kamu boleh cuba kamu punya kemahiran dan pemahaman kamu dengan membuat latihan soalan-soalan dalam buku teks kita. Okey, seterusnya, contoh yang seterusnya, kita nak menentukan image suatu fungsi gubahan apabila objek diberi. Kita masih menggunakan persamaan yang sama, fungsi yang sama. Okey, masih yang sama. Okey, macam mana kita nak cari image bila sesuatu fungsi gubahan dia objek dia dah bagi. Ini maksudnya dia bagi objek. Okey, dia bagi objek. Okey, saya buat yang pertama dulu. Okey. FG 3 objeknya. Yang ni
GF nanti 2. Okey. Okey, ini bermaksud di mana F ni sama je tau. Dia punya objek adalah function G di mana objeknya 3. Jadi kamu salin balik fungsi G dalam ni, tetapi menggantikan 3 dalam dia. X kuasa 2 ni maksudnya 3 kuasa 2 tolak 1. 9 tolak 1, 8. Bermaksudnya 8 menjadi objek kepada fungsi F. Salin balik F. Okay, F adalah 2X tambah 2. Jadi 8. Tada! Senang kan? Saya pun pelik kenapa lah dia orang kata ADMAT ni susah sangat. Allah, saya rasa macam nak menangis rasanya. Senang gila. Okay, jadi contoh yang kedua ni, okay, kita repeat dia perkara yang sama tetapi nombor yang berbeza. Okay, yang ni maksudnya dia punya objek bagi fungsi G adalah fungsi F, di mana objek untuk fungsi F adalah negatif 2. Jadi kita ganti dulu. F kita 2X tambah 2. 2X tambah 2. Kita selesaikan dalam bracket. Okay, maksudnya objek bagi fungsi G adalah negatif 2. Jadi kita cari image. G adalah and then kita akan dapat positif 4 tolak 1. Oh, Alhamdulillah, saya berjaya tunjukkan kamu macam mana cara ataupun nak menentukan image suatu fungsi gubahan apabila objek diberi. Okey, contoh yang terakhir dalam subtopik fungsi gubahan. Tadi kita cari image bila objek diberi. Sekarang terbalik, dia bagi objek apabila image diberi. Macam biasa saya tukar. Cari nilai-nilai X apabila FGX sama dengan 7. Sekarang soalan dia bagi fungsi F dengan fungsi G. Kita tak ada pun fungsi FG. Jadi kita perlu cari FG. Fungsi gubahan FG. Jadi saya cari dulu di sini. FGX ni sebenarnya fungsi G menjadi objek kepada fungsi F. Jadi saya gantikan semula apakah fungsi G. Panjang sikit fungsi G tu. X kuasa 2 tolak. Selesai. Lepas tu objek ni yang panjang ni masuk dalam fungsi F. Fungsi F adalah X tolak 1. Saya masukkan. Ingat apabila kita nak replace sesuatu nombor ke sesuatu unknown ke dalam X ke dalam mana-mana, pastikan buat bracket. Kita biasakan diri kita. Jadi baru kita kembangkan atau hilangkan bracket. Selesai. Sekarang kita berjaya mencari fungsi gubahan FGX. Kita dapat. So working step yang seterusnya, dia suruh cari nilai-nilai X. Jadi saya salin balik ni, di mana fungsi gubahan FGX sama dengan 7. Bukankah kita dah dapat FGX? Ni sama ni. Saya tunjuk kat sini. Sama Saya salin balik. Jadi baru kita boleh selesaikan. Bila kita belajar fungsi, jangan kita ingatkan fungsi sahaja dalam tajuk tu. Kadang-kadang dalam tajuk-tajuk lain pun melibatkan tajuk yang selain daripada fungsi pun boleh masuk dalam tajuk fungsi. Contohnya di sini, kita berjaya membentuk general form. Bila kita bentuk general form, dah quadratic equation. Jadi kita perlu factorize to bracket. Factorize to bracket, di mana kalau kamu menggunakan kalkulator
teruskan lah masuk dalam EQN di mana X berapa, di mana X berapa kan. Jadi kamu carilah. Disebabkan saya terror sangat. Saya zaman dulu-dulu ni kan. Jadi kita akan dapat NT1 sini positif 4. Jadi kita akan dapat dua nilai X di mana negatif 1, negatif 4. Jadi kita berjaya mencari objek apabila image diberi. Jadi selamat menjawab dalam soalan-soalan buku teks. Ingat tau, untuk AdMath dengan Cikgu Nurul ada 4 je hashtag yang perlu kamu ingat. Yang pertama, hashtag sayang AdMath. Bila kita sayang AdMath, hashtag AdMath is my passion. Kita dah passion terhadap sesuatu tu kan. Jadi kita mesti selalu buat latihan semua. Jadi semua senang lah kan. Jadi AdMath senang je. Dan last sekali yang penting, hashtag don't give up. Jumpa lagi untuk topik-topik yang akan datang. Bye. Setakat di sini sahaja kelas kita. Saya harapkan adik-adik semua dapatlah faham terhadap apa yang Cikgu Nurul sampaikan. Walaupun cikgu tak dapat nak sentuh semua sepenuhnya dalam setiap topik tu, tapi cikgu harap apa yang cikgu sampaikan kepada kamu semua dapat membantu sedikit untuk kamu memahamkan dan memberi rujukan untuk kamu buat latihan di rumah ataupun di asrama. Cikgu minta maaflah sekiranya ada kesilapan teknikal ke ataupun kesilapan pengiraan ke di dalam kelas tadi, sebab cikgu hanya insan biasa, tetap juga melakukan kesilapan. Saya minta maaf banyak-banyak. Tapi sebelum itu, untuk matematik tambahan tingkatan 4, jangan lupa kita mesti berpegang kepada buku teks tingkatan 4 kita. Buatlah latihan dalam tu. Dan rujukan kedua saya adalah saya menggunakan buku Oxford Ajar. Dan yang seterusnya, last sekali saya gunakan buku Nilam Publication untuk matematik tingkatan 4, matematik tambahan tingkatan 4. Jadi jangan bergantung kepada kelas saya saja. Yang penting kamu study buku teks, and then kamu buat latihan yang lebih banyak untuk menambahkan lagi kamu punya kemahiran dan kefahaman. Kita jumpa lagi. Dan sebelum tu, kalau kamu rasa kelas saya ni baik untuk kamu dan kamu rasa baik untuk rakan-rakan kamu, share lah sebanyak yang mungkin, supaya kita nak sama-sama faham matematik tambahan dan kita nak semua orang rasa senang matematik tambahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi untuk next lesson. Bye.